Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, barisan kepimpinan surau, tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, pegawai masjid, barisan dan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat saya, ahli jemaah surau Bandar Puteri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Saya pun bersyukur dapat bertemu kembali sahabat-sahabat saya, muslim-muslimat di surau ini. Alhamdulillah, sudah agak lama lah diuji dengan keuzuran oleh Allah SWT. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga Allah lah membalas kebaikan kepada tuan-tuan di atas doa tuan-tuan kepada saya sebelum ini. Alhamdulillah. Dan kita terus berdoa untuk kesejahteraan dan kesihatan kita bersama. Dan terus kita berdoa kepada ikhwanana muslimin muslimat al-mujahidin wa mujahidat fi Palestin wa Gaza dan kawasan sekitarnya, supaya diberi keselamatan oleh Allah SWT dari segala mara bahaya, dan menangkanlah muslimin muslimat ke atas golongan kufar yang begitu zalim. Fansurna alal qaumil kafirin. Baik, tuan-tuan, kita kembali kepada kitab kita, iaitu Syama'il Muhammadiyah, menceritakan selok-belok kenabian, kehidupan Nabi. Kita habis tarikh dan peristiwa penting dalam sirah Nabi Muhammad SAW sebelum ini. Agak panjang juga huraian dia. Malam ini kita nak belajar satu tajuk yang agak jarang kita dengar tentang Nabi, tentang tajuk ni, iaitu khatam, atau cap kenabian. Ada cop dia, stamping, ada cop, bukan stamping yang buat surat tu. Khatam ni ada cop kenabian pada badan Nabi tu. Kita nak belajar malam ni itulah. Bab ini mengemukakan hadis-hadis yang menceritakan tentang khatam, cap kenabian di tubuh Nabi SAW, iaitu tempat, saiz, warna dan sebagainya lagi yang berkaitan dengan cap kenabian itu. Tanda kenabian, kita pun mungkin ada tanda kot. Ada orang ada tanda, belang bertanda, adalah warna gelap sikit kat situ ke, ada parut kat situ ke, apa ke. Tapi yang ni Nabi ni mukjizat, sebab tanda tu tanda kenabian. Yang kita belang tanda tu, itu kejadian Allah Ta'ala yang kepada siapa-siapa lah, kan. Jadi yang pertama, kedudukan khatam tu duduk kat mana tempat dia. Hadis yang ke-15, Anis Sa'ib bin Yazid, Sa'ib nama dia, bin Yazid, dia meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu, yaqulu zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam
Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji' wa masaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fa syaribtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa zahrihi fa nazartu ila al khatami baina katafaihi wa idza huwa mislu dzirril hajalah. Ni hadis yang pertama mengenai khatam ni tuan ni. Hadis ni sahih Bukhari tuan ni. Sahih lah. Kita baca ni ialah tulisan Imam Tirmizi. Dia periwayat hadis. Hadis dia tidaklah maknanya sekuat hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Tapi kitab yang kita baca ni semua riwayat dia, tapi dihurai balik oleh hadis-hadis lain. Jadi tapi yang ni sahih kan, bukan semua tak sahih. Banyak yang sahih lah. Maksudnya diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu beliau berkata, dia kata khalati ni mak saudara. Dia dalam bahasa Arab, kalau pak bapak saudara dalam bahasa Arab ammu, jadi ammi. Kalau makcik ammati, itu sebelah ayah. Kalau sebelah bapa saudara khali, khalun khali, bapa saudaraku. Khalati mak saudara aku, belah ibu. Dia ada belah kita sama aje. Belah bapa pun makcik, belah mak pun makcik. Dia kata ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi SAW. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Jadi Sa'id ni sakit, makcik dia bawa jumpa Nabi. Lalu Nabi SAW mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku. Kemudian baginda mengambil wuduk, dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Ubat dah jadi ubat ni. Maknanya tadi Nabi dah ruqyah dah. Adalah doa ruqyah Nabi tu. Kemudian bila Nabi ambil air semayang, ambil wuduk, dia duduk belakang, ambil tu, dia macam mana dia ambil dah air baki daripada yang wuduk tu, air bekasan wuduk tu, macam mana wallahu a'lam, dia ambil macam mana wallahu a'lam, adalah cara dia. Kemudian dia minum. Baginda kemudian dia minum air wuduk baginda tu. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Kemudian duduk belakang Nabi. Maka aku terlihat khatam, cap, tanda yang berada di antara dua berikat, yakni belakang bahunya, di mana ia menyerupai ziril hajalah, butang atau telur hajalah. Jadi dia duduk belakang Nabi tu. Mungkin terselak lah, sebab pakaian Nabi ni, kita jangan bayangkan Nabi ni pakai jubah macam kita ni tuan, kan? Dalam riwayat pakaian Nabi ni banyaknya dua helai kain sarung satu, macam-macam umrah tu lah. Kemudian kain ridak, kain selendang satu. Macam tu lah kehidupan orang Arab masa tu. Kebanyakan gitulah, kan? Ya kita ni pergi umrah buat gitu, kan? Kita kalau kita
kat rumah ni kita kat kampung kita, kat kawasan kita ni ada uruf dah. Uruf dia pakaian yang kita pakai tu lah, itu uruf. Yang uruf masa Nabi masa tu 2 helai kain gitulah. Kan? Jadi mudah terselak lah. Mudah terselak. Dia nampak lah atas belakang Nabi tu, maknanya dia kata antara 2 bahu, tapi bukanlah bahu tengah-tengah leher ni, bawah sikit lah, antara turang belikat tu nampak dia kata tanda kenabian tu. Dia kata sekali lagi, aku terlihat pada khatam, cap tanda. Dia tak tahu tanda apa pun, disebut tanda je lah yang berada di antara 2 belikat tu. Dia kata menyerupai ziril hajalah, telur butang atau telur hajalah. Khatam nubuwah bermaksud cap atau tanda kenabian yang dapat di belakang Nabi Muhammad SAW. Cap ini ialah antara bukti kenabian Nabi Muhammad SAW yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu sebagaimana kitab Salman Al-Farisi. Tuan-tuan, maksud zin hajalah ni ialah butang pada kubah atau kelambu. Butang itulah yang digambarkan oleh As-Sa'id radhiyallahu an sebagai mirip dengan rupa khatam Nabi SAW. Makna inilah yang ditarjih oleh jumhur ulama bagi maksud zin hajalah dalam hadis di atas. Dia kat kelambu tu, kita tak tahulah kelambu masa tu macam mana. Dia ada butang-butang dia. Jadi dia kata cop atas belakang Nabi tu macam butang tu lah. Gitu kan. Jadi tentang khatam ni, cop kenabian ni disebut cap. Saya suka sebut cop lah tuan ni. Cop kenabian ni dah cerita dalam kitab Salman Al-Farisi, tuan-tuan. Jadi sebelum ini saya pernah cerita dah tentang Salman Al-Farisi ni. Panjang kisah dia, tuan-tuan. Tapi sebab nak kaitkan ni, saya kena cerita balik lah. Tapi ringkas je dah. Sebab kita baru mula baca kitab ni, dah cerita semalam sini panjang. Saya ringkas aja. Dia Salman Al-Farisi, nama dia pun nama lain dulu. Nama dia saya pun lupa nama dia. Gabah ke Mabah gitulah. Nama Parsi, nama orang Parsi. Jadi dia ni anak pembesar orang Parsi. Ayah dia ni mempunyai kebun yang luas, orang kaya lah kan? Dan dia juga pemerintah jugalah. Jadi dia sangat sayang pada Salman Al-Farisi ni, dan dia tak bagi Salman Al-Farisi keluar pada rumah, jaga api yang dia buat semayang lah. Sebab orang Parsi tu masa tu, zaman tu Parsi ni Iran sekarang lah. Dia menyembah api. Jadi bapa dia ni tak bagi Salman keluar ni sebab sayang, takut terpengaruh dengan hal-hal lain lah. Kemudian satu hari tu tak ada orang nak bantu ayah dia ni. Dia suruh Salman pergi tengok kebun ayah dia. Dalam perjalanan pergi kebun tu, Salman dengar ada satu gereja tu orang tengah semayang. Dia pergi tengok. Lepas tu dia tengok doa tu bagus. Masa tu agama Nasrani tu masih valid lagi. Sebab agama Islam tu belum tersebar luas lagi. Masih kat Mekah baru, tak sampai seluar lagi. Dan maka agama dulu, agama Nabi Isa dulu, kitab Injil, Taurat apa semua tu masih valid lagi lah. Jadi dia pun masuk agama tu. Bila balik rumah,
ayah dia tahu. Dia pun ikat Salman ni. Ikat. Satu ketika orang Nasrani ni datang melawat Salman ni. Lepas tu Salman ni dapat lepas keluar. Dia lari dah, kan. Dia lari pada rumah dia sebab dia tak suka agama yang sesat tu. Dia pergi pada satu padri lah. Padri yang masih itu lagi, masih valid lagi masa tu, kan. Jadi dia belajarlah dengan padri itu. Tapi padri itu rupanya walaupun dia padri manusia, kan, dia tak amanah. Dia kutip duit orang ramai untuk gereja, tapi dia simpan untuk dia sampai 7 peti emas. 7 peti emas, 7 peti perak, tuan, kan. Gitu lah tuan. Dulu sama je sekarang ni pun tuan. Sekarang bilion-bilion, kan. Dulu main 7 peti emas, ya. Manusia ni dia lainkan dengan harta gitulah. Tertipu dengan keduniaan. Jadi bila dia mati, orang dah tahu rahsia tu, Salman bagi tahu, maka dia orang tak hormat lah. Dia orang pakai salib juga, kan. Dia tak hormat lah parti-parti itu, orang ramai ni. Kemudian Salman ni cari padri lain. Ada 4-5 orang padri lah, dia kata. Dia pergi, padri ni mati, pergi padri ni pula. Padri ni mati, dia tanya dulu padri tu, siapa pula yang kau recommend macam kau baik? Baik sungguh lah, padri lah, mana ahli agama sungguh lah, yang valid masa tu, yang masih dipakai lagi. Lepas tu dalam 4-5 orang padri ni, yang akhir sekali Salman tanya, siapa pula kalau kau tak ada, nanti aku nak berguru dengan siapa pula? Aku tak tahulah, kata padri itu, tapi sebenarnya nak ada agama baru, nak muncul dah ni, akan ada nabi baru. Jadi padri ni cakap berdasarkan kepahaman dia melalui kitab dia lah. Kamu pergi nanti tempat tu, antara 2 lembah, antara 2 bukit ada lembah, ada pokok kurma. Kemudian orangnya tak makan sedekah, makan hadiah, makan makanan yang dibagi hadiah, dan dia ada tanda kenabian. Ada dah rupanya tanda tu dalam kitab Injil, kata tuan, kan. Kitab-kitab Hanif, kitab-kitab Allah lah, Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, Quran tu, kan. Ada dah cerita tu. Jadi Salman pun pergi cari, ditumpang orang berniaga, rombongan orang berniaga nak pergi cari, sampai dia ada kambing-kambing apa, dia serah lah, bayar kambing semua yang dia jaga tu kepada peniaga tu, untuk bawa dia pergi. Tapi peniaga ni tak baik. Dia jual Salman ni kepada orang Yahudi. Jadi hamba orang Yahudi lah. Dulu kan ada hamba, banyak hamba ni. Kalau berperang, tawanan perang, jadi hamba. Jumpa-jumpa mana-mana, tangkap, dijual jadi hamba. Jadi tuan-tuan, lepas tu Yahudi ni ada anak saudara dia pula datang, jadi dia bagi ke anak saudara dia pula jadi hamba anak saya tu, balik ke Madinah. Cerita nak jadi cerita, tuan, kan. Bani Quraizah. Jadi betul-betul Madinah lah. Lepas tu suatu hari tu Salman ni duduk atas pokok kurma. Kerja dia main itu atas pokok lah, tuan. Kerja Salman ni asal anak orang kaya, kan. Lepas tu dengar rombongan datang, dengar berita Nabi datang tu. Masa tu Nabi singgah kat Quba dulu, kan. Singgah kat Quba. Jadi tuan dia ni, yang tuan kebun kurma tuan dia lah, ada kawan tu bagi tahu kawan dia. Dia kata, sudah, dia kata,
Ya, yang kata Muhammad tu Nabi, yang orang Madinah kata ni tak sampai tu, dah sampai dia kata. Orang Yahudi tak setujulah. Ya. Sebab dia lah Yahudi sampai sekarang macam tu perangai dia tuan kan. Kesesatan dalam dunia ni dia mulakan oleh orang Yahudi lah sebenarnya tuan. Kejahatan tu. Dan tengoklah sekarang ni kan. Dia ambil tanah orang, dia rasa halal, okey je. Bila orang lawan balik, dia kata yang ni pula teroris, pengganas. Dia pula dia berdil tak kira tempat. Masjid ke, hospital ke, dia perangai dia gitu lah tuan, Yahudi ni. Jadi Salman pun turun daripada pokok kurma tu, dia rasa nak jatuh sebab dengar berita tu. Dia turun tu, dia tanya, engkau cerita apa tadi? Tuan dia pun marah, sibuk-sibuk aja cerita orang ni. Cerita Nabi sampai ke Kubah tu dah, kena tumbuk sebiji. Kuat sungguh kena tumbuk tu. Maknanya zalim sungguh lah tuan yang ada hamba zaman dulu ni. Kok suka hati dia nak tumbuk. Lepas tu Salman pun dia cari masa pergi jumpa dengan Nabi dah. Dia dah memang menjaga kurma, dibawa dah buah kurma tu, dia serahkan Nabi. Dia kata ni, aku sedekah kat kamu ni. Nabi pun ambil buah kurma tu. Lepas tu dia tak ambil makan, dia bagi kawan dia sebab sedekah. Oh, dia kata satu tanda Nabi, tanda kenabian kan. Kemudian Nabi dah duduk di Kubah tu dalam berapa hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari. Jumaat tu, lepas sembahyang Jumaat tu, sembahyang Jumaat yang pertama di Kubah tu, Nabi pergilah ke Madinah. Di Madinah ni Salman pergi jumpa lagi. Jumpa, dibagi lagi buah kurma. Dia kata ni makanan hadiah aku pada kamu ni. Nabi pun ambil makan, dia bagi sahabat. 2 tanda kenabian. 2 yang disebut oleh Padri dalam kitab dia lah. Kemudian satu ketika Nabi ni pergi ada kematian. Nabi pergi hantarlah orang meninggal tu di perkuburan Baqi'. Jadi Salman ni dia intai Nabi. Macam tu kan Nabi, pakaian dia kain sarung satu, sendal satu. Pakai macam ihram, pakai kain bawah ni, lepas tu lilit gitu-gitulah pakaian. Keadaan masa tu tuan kan. Lepas tu diintai belakang Nabi tu, Nabi nak perasan. Nabi pun selaklah sikit. Selak tu dia pun tengok tanda kenabian tu. Nak cerita khatam yang Salman nampak ni kan. Jadi apa ni, Salman pun terus pergi depan Nabi. Mula-mula dia baring, lepas tu dia menangis. Lepas tu Nabi suruh datang dekat dia, suruh ceritalah. Salman ceritalah. Salman cerita. Maka Nabi pun berpelukanlah dengan sahabat-sahabat masa tu. Salman masuk Islam lah masa tu. Itulah Salman yang dijamin, antara nama yang dijamin syurga tuan, Salman Al-Farisi ni. Dia sahabat yang hebat lah. Tapi masalah dia masih jadi hamba. Maka lepas Nabi sampai ke Madinah tu kan, tahun kedua tu kan berlaku perang Badar. Tahun ketiga berlaku perang Uhud. Dua-dua Salman tak boleh pergi. Salman tak boleh ikut serta perang tu. Sebab apa? Dia masih jadi hamba. Kemudian Nabi minta Tuhan dibebaskan lah. Tuhan dia bagi syarat ke Salman 300 pokok. Kalau kita kelapa sawit lah tuan, anak pokok kelapa sawit yang ditanam, dan anak pokok tanam 300.
Lepas tu Nabi kata, sahabat-sahabat tolonglah ni Salman ni. Ada yang bagi 30 pokok, bagi 20 pokok, 10 pokok, cukuplah 300 tuan. Salman tanam ni Rasulullah yang ambil berkat Rasulullah tanam, subur semua 300 pokok. Tak lepas lagi, ada kena bayar 40 uqailah dia panggil, 40 uqailah. Duit lah pula kan, duit masa tu. Lepas tu Nabi pun bagi sebuku emas macam telur, besar telur. Besar telur tu 40 uqailah banyak. Kalau kita emas besar telur sekarang ni, telur ayam tu kalau timbang kata 10,000 tak boleh rasa. Kan? Jadi Rasulullah Salman pergi timbang, dia jual, dia cukup betul-betul cukup 40 uqailah ni dengan emas biji telur yang Nabi ambil daripada rampasan perang. Tuan-tuan. Jadi maka Salman Al-Farisi pun lepas tu jadi sahabat yang terkemuka. Dialah yang berjasa besar dalam perang Khandaq. Yang Gali Parit tu cadangan dia. Dia memang orang aktif lah kan, orang berkebolehan. Sampai nama dia ni Sayyidina Ali diganding dengan nama dia, nama Ammar Yasid, di antara yang dijamin syurga, tuan ya. Itulah kisah Salman Al-Farisi, tuan-tuan. Bismillah. Menurut hadis di atas, cap atau tanda tersebut kelihatan seperti ziril hajalah. Menurut sumber jumhur ulama, perkataan al-hajalah bermaksud kubah atau kelambu yang digantung di atas katil yang dibuat untuk menghias katil pengantin. Mak dulu pun ada dah katil pengantin tu ada kelambu. Dulu ada kelambu, sekarang tak ada kelambu kan. Sebab sekarang pakai aircon, nyamuk tak ada. Dulu pakai kelambu kan. Panah kan main. Siapa yang sempat rasa kelambu rasa dah panah. Jadi itulah macam kata butang hajalah ni, butang kelambu tu dah. Kita tak tahu dah rupa macam mana butang tu kan. Huraian yang kedua, sebagian ulama berpendapat perkataan al-hajalah itu merujuk kepada sejenis burung yang dikenali dalam kalangan orang Arab sebesar burung merpati yang merah paruh dan kakinya yang bernama burung hajalah, dan perkataan ziril hajalah dalam hadis di atas merujuk kepada telur burung tersebut. Dua lah pendapat. Dia pendapat banyak ni dalam sejarah ni biasalah tuan-tuan kan. Dalam bab hukum hakam banyak pendapat kan. Itulah keluasan dalam Islam tu. Keluasan. Kalau kita nak ikut yang Syafi'i, bila bulan Ramadan penuh ni surau ni beras, penuh beras dan ikut hukum Syafi'i keluar zakat fitrah dengan beras. Mutamat kan. Itu kita ambil fatwa pendapat lain, jadilah bayar dengan duit. Keluasan tuan-tuan ni. Jadi maknanya ikhtilaf ummati rahmati. Ikhtilaf umat aku tu rahmat. Tapi walaupun hadis tu dhaif, tapi dia makna dia betul. Ikhtilaf ni kita banyak, kita sekarang ni kita tak pegang satu pendapat. Kita kata Syafi'i kan. Tapi dalam amalan kita takbiratul ihram kita kalau Syafi'i bawah ni je, Allahu Akbar. Yang kita buat ni Hanafi. Tak Syafi'i pun kita berdiri tegak, qiyam, kaki kita buka luas kan, rasa selesa luas. Nah, ikut Syafi'i sejengkal je.
kan. Jadi itu keluasan, tuan, keluasan, banyak pendapat, kan. Pandangan yang kedua inilah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, di mana beliau berkata azih yang dikatakan itulah telur burung tersebut, yakni al-hajalah, kecil jelah. Duk tabakan Nabi ni besar telur burung aja. Tak besar sangat, kan. Kewujudan cap kenabian pada badan Nabi SAW memberi keyakinan kepada orang yang hidup pada zaman Nabi SAW terhadap kenabian dan kerasulan baginda. Cap ini ialah salah satu mukjizat dan tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bagi kita ini tanda kenabian lah, bukti kenabian, kan. Bagi kita yang hidup pada zaman yang jauh daripada baginda ini, perlu turut meyakini kewujudan cap kenabian itu kerana ramai sahabat menceritakannya. Namun bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang paling besar pada kita ialah risalah yang baginda sampaikan, iaitu kitabullah dan sunnah baginda yang cukup membuktikan kebenaran mengenai baginda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi cop tanda kenabian tu tambahan jelah, bukti kenabian. Tapi bukti kenabian yang paling besar, Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal ke kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Macam mana tu, tuan, kan? Banyak ada cerita tentang ni lah, kitab Allah, sunnah Rasulullah, kitab Allah, sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati, nanti kamu akan bertemu dengan zaman banyak khilaf-khilafnya, banyak ajaran sesatnya. Ali Nabi kata, maka hendaklah kamu pegang kepada sunnah aku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin lah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kan. Jadi maknanya kita sekarang ni dan nanti umat aku, umat Yahudi berpecah kepada 72 puak. Umat aku berpecah kepada 72 puak. Maka satu je yang masuk syurga, yang lain masuk neraka. Iaitu dalam huraiannya ahli sunnah wal jamaah lah. Yang ikut sunnah dan jamaah, ikut pendapat ramai. Maksudnya apa, tuan-tuan? Lah kita sekarang ni, mana yang satu tu, mana yang sesat tu? Asal ada je ajaran sesat yang diisytiharkan, kita jangan masuk kumpulan tu. Pegang yang kita yang duduk kat masjid surau ni lah, kan? Yang di bawah pentadbiran jaiz dan sebagainya. Tuan-tuan, takat tu dulu. Saya pun ala kadar je lah, kan. Kesihatan saya pun ala kadar. Jadi setakat tu dulu. Nak ada pergerakan sikit lah kalau saya datang keluar ni. Adalah bergerak sikit, taklah duduk bangun tidur je. Jadi setakat tu dulu. Nanti bila azan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.